Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Datuk Dr. Amin Senin, Pengasas CDL, Dr. Ehsan Ismail, Koordinator CDL Hands-on PGB, pembentang kita pada hari ini, Encik Chua Guan Chi dan para peserta sekalian. Saya Hazwani dari CDL akan menjadi moderator pada hari ini. Sebelum kita mengikuti pembentangan dan perkongsian CDL Hands-on Online Session PGB Siri 46 pada hari ini, saya ingin memperkenalkan sebuah sedikit mengenai Encik Chua Guan Chi. Encik Chua pernah berkhidmat sebagai guru akademik di beberapa buah sekolah iaitu SK Kalabakan, SK Kampung Jawa dan SK Kebagu Kota Kinabalu. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai pegawai teknologi pendidikan di bahagian teknologi pendidikan negeri Sabah sebelum berkhidmat sebagai guru besar di SJKC Nyukwa Sempurna sejak tahun 2022 sehingga kini. Di antara pengiktirafan yang pernah diterima oleh Encik Chua ialah APC pada tahun 2009 dan 2012, Darjah Kebesaran Negeri Sabah Bintang Kinabalu pada tahun 2021, Google Certified Educator, Google Certified Trainer dan Microsoft Office Specialist for Office Access. Encik Chua juga berpengalaman sebagai pembangun perisian pendidikan CDRI. Selain itu, beliau juga pernah memenangi beberapa pertandingan seperti pertandingan filem pendek anjuran Astro AEC 301, pertandingan China Sabah Short Film Competition tahun 2022 dan pencapaian beliau yang terbaharu ialah sebagai juara Cikgu Juara Digital bagi kategori pentadbir pada tahun ini. Baiklah, untuk tidak membuang masa lagi, saya serahkan sesi ini kepada Encik Chua untuk menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk Transformasi Holistik Pendidikan. Dipersilakan Encik Chua. Ya, terima kasih. Selamat petang dan salam sejahtera. Boleh dengar bahkan. Boleh, jelas. Oke, hari ini saya akan sharing lah sedikit yang berkenaan dengan apa yang saya telah laksanakan lah di sekolah yang berkenaan dengan transformasi holistik pendidikan. Saya akan share saya punya slide ya. Oke, ini yang saya nak buat perkongsian lah bagaimana saya nak melaksanakan uh, pendigitalan dengan slogan inilah Yes We Care. Oke, sedikit maklumat berkenaan dengan sekolah lah dan perkhidmatan saya. Saya start melapor diri sebagai guru besar di sana pada 1 hari bulan Ogos tahun 2022. Um, Murid di sana ada seramai 235 orang, guru 24 orang. Bangunan sana ada 2 blok saja bangunan. Bilik darjah kami ada untuk akademi lah ada 12 lah. Satu blok tu ada 12 bilik darjah. Dan sekolah ini kami adalah sekolah luar bandar. Next. Jadi masa saya memaklumkanlah dengan guru-guru bahwa saya nak melaksanakan pendigitalan di sekolah pada masa itu. Tetapi masa itu sebanyaklah 15 orang guru. Masa itu mereka menyatakan dorang tidak bersedia lah nak membuat pendigitalan di sekolah. Jadi atas isu itu, next, atas isu itu saya telah berbincanglah dengan pasukan kami lah yang terdiri dengan SLT dan MLT lah, yang penolong kanan, ketua panitia, guru ICT pun ada masa itu dan mendapatilah isu yang dihadapi yang di sekolah kami adalah kemahiran dan minat pendigitalan dalam kalangan guru adalah sangat rendah masa itu. Next. Jadi kami pun berbincanglah dengan kami punya pasukan lah masa itu. Dengan nak mengenal pastilah punca masalah kenapa kemahiran dan minat pendigitalan dalam kalangan guru ini adalah sangat rendah. Jadi di sini tuan-tuan perempuan kita boleh nampaklah 5 lah antara 5 yang punca itu. Persekitaran kalau kita tengok di sekolah ini memang banyak yang kurang. Masa itu yang saya
pergi. Infra pun tidak cukup, peralatan kekurangan lah, komputer semua. Kalau kita nak laksanakan, nak buat RBT lah, untuk nak buat RBT pun kekurangan set robotics. Guru-guru guru-guru pun kuranglah kemahiran. Orang pun tidak pernah ikut kursus yang proper. Jadi boleh dirumuskan banyak yang serba kurang. Jadi itulah salah satu isu lah yang menyebabkan kemahiran dan minat pendigitalan dalam kalangan guru adalah sangat rendah. Untuk di tempat kami lah, SCK Sinyok Hua Sempurna. Next. Jadi sedikit saya kasih nampak, inilah bilik komputer masa saya menjadi guru besar di sana. Em, Suasana bilik komputer tuh yang saya masuk ke sana, kita nampak keadaan yang sangat sangat tidak kondusif. Kalau di situ kita boleh nampak banyak komputer yang di sana, tetapi apabila kami tes, semua komputer tidak berfungsi. Dan saya dimaklumkanlah bilik komputer itu sudah lebih lah daripada 6-7 tahun tidak pernah kena pakai, tidak pernah kena buka, dan tidak pernahlah ada guru seorang pun pernah masuk ke dalam bilik komputer nih. Jadi saya tengok di keadaan di dalam sana pun sangat-sangat tidak kondusif masa itu. Eh, Komputer semua pun rusak lah. Oke, next. Jadi kami pun nak carilah, kami di pihak sekolah kami nak carilah apakah strategi lah yang boleh menyelesaikan isu ini. Em, Terdapat 5 strategi yang telah disenaraikan. Dengan adanya kita buat penilaian nispa. Em, jadi pasukan kami telah memilihlah JNJ ataupun jaringan dan jalinan sebagai salah satu strategi lah dalam menyelesaikan isu-isu yang dihadapi sekolah. Next. Keputusan itu dibuat juga berdasarkan pengalaman lalu saya lah. Sebelum ini saya pernah bekerja ataupun berkhidmat di SSTP ataupun BTPN Sabah. Kami pernah membuat JNJ dengan beberapa agensi yang sehingga dapat membantulah meningkatkan pendigitalan di sekolah. Seperti apa yang gambar yang kita nampak, saya juga pernahlah membawa pelajar-pelajar daripada SM Saint Joseph Papar pergi ke Thailand untuk mengikut bengkel pagi ASEAN Children's News Center. Dan juga saya pernah juga kerjalah ataupun bersama dengan NGO pergi ke pedalaman Sabah untuk membuat bengkel pendigitalan, dan masa itu sambutan itu adalah sangat sangat baguslah, dan murid sama guru yang ikut bengkel sama saya itu pun dapat um, menunjukkan mereka dapat menguasai kemahiran digital. Saya masih ingat, saya pernah buat satu bengkel digital um, di daerah pedalaman di Nabawan. Sekolah itu SMK Nabawan. Sekolah itu dia masa itu murid-murid pelajar-pelajar sana mereka tidak pernah uh, tidak pernah menggunakan laptop. Tetapi dengan kursusnya 4 hari, orang dapat menguasai lah kemahiran digital itu, kemahiran penerbitan itu video dengan sangat-sangat bagus. Masa itulah 4 hari itu dapat menguasai kemahiran itu. Next. Jadi apakah yang slogan yang tadi yang saya tunjuk tuh Yes We Care adalah bermaksud transformasi holistik pendidikan, integrasi pendekatan JNJ dan kepemimpinan interaksional dalam era digital. Untuk yang senang difahami, kadang-kadang bagaimana saya nak sampaikan dengan community ataupun dengan ibu bapak, yaitu Yes We Care ini adalah sikap kita ambil peduli. Transformasi holistik pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Next.
Jadi bagaimana kita nak melaksanakan JNJ ini? Kalau di em, analisis persekitaran SWOT, saya ambil dua bahagian ini, yang kekuatan sama peluang ini. Kekuatan satu adalah saya sendirilah sebagai GB mempunyai kepakaran bidang dalam pendigitalan lah. Dan yang kedua ini adalah sangat penting, yaitu komitmen yang sangat tinggi daripada warga sekolah lah. Guru-guru memang memberi komitmen yang sangat tinggi, dan juga lembaga pengelola sekolah lah, LPS, um, um, merupakan salah satu kekuatan lah yang ada dengan di sekolah. Dan sekiranya kami nak buat JNJ untuk pendigitalan, jadi kami sudah senaraikan lah peluang-peluang yang ada, mana-mana NGO, mana-mana agensi yang boleh membantu sekolah kami. Next. Oke, ini antara yang sudah yang baru saya menjawab GB di sana. Dan selepas kenal pasti yang JNJ, kami wujudkanlah yang plan intervensi transformasi sekolah. Di antara banyaklah program-program yang telah kami senaraikan, yang di dalam bulatan itu saya akan share pada slide yang seterusnya untuk menerangkan lebih lanjut apakah program-program yang telah kami laksanakan untuk meningkatkan yang pendigitalan ataupun melaksanakan pendigitalan di sekolah. Next. Oke, untuk tahun 2022, ini yang tahun pertama saya berada di sekolah, 1 hari bulan Agustus. Pada bulan pertama itu, saya membuat kursus lah. Sendiri. Saya sendiri telah melaksanakan membuat bengkel lah, digital ni ataupun Google Platform dalam pengurusan ni kepada barisan pentadbir. Jadi untuk di sekolah saya biar dulu penolong kanan. Saya biar dulu penolong kanan, mereka ada kemahiran dulu. Saya start up daripada fikir. Jadi untuk startup tu saya sudah membuatlah bengkel Google Platform dalam pengurusan kepada barisan fikir dan juga guru ICT lah. Ini memenuhi juga lah aspek PGB sebagai peneraju, pendorong dan pembimbing lah standard 1 SKPM Quality Sekolah. Okay, next. Dan seterusnya, em, saya buat juga bengkel penerbitan ataupun bengkel TV PSS lah. Eh, Bengkel TV PSS untuk warga guru. Jadi untuk guru-guru ketua panitia nih, terutamalah guru-guru ketua panitia, guru ICT pun saya jemput juga untuk mereka mengikuti bengkel pendigitalan ini. Seramai 10 orang lah, seramai 10 orang ikut bengkel. Saya biar 10 orang nih mahir dengan digital. Em, dengan adanya PK mula-mula, lepas tu saya biar ada 10 orang lagi guru terlibatlah dengan bengkel TV PSS. Dan seterusnya, next, guru-guru yang telah mendapat kemahiran itu, setiap orang guru akan melatih 2 ataupun 3 orang murid. Jadi pada masa yang sama, 10 orang guru sudah ada kemahiran asas digital, dan seterusnya 10 orang guru nih kalau orang ambil mereka ambil 2 orang, setiap guru ambil 2 orang, maksudnya kita ada 20 orang murid sudah yang ada kemahiran digital pada pada masa yang singkat lah. Jadi untuk murid ni sama jugalah bengkel TV PSS untuk murid-murid sekolah ini pada bulan yang kedua lah yang telah saya melaksanakan bengkel di sekolah. Okay, next. Oke, yang tadi adalah bagaimana saya melaksanakan bengkel. Tadi bahagian tajuk saya ada yang saya menyatakan pasal JNJ, jaringan dan jalinan. Jadi ini saya nak buat perkongsian lah bagaimana kami membuat proses membina JNJ dengan komuniti luar. Kami membuat
proses nih dengan menggunakan model PDCA lah. Saya rasa PGB yang ada di talian sekarang pun biasa dengan model ini PDCA, bahagian plan, do, check, sama action. Untuk kami bahagian do di sini, kami ada buat sedikit highlight di sini, yaitu um, kami akan buat kunjung hormat. Kami akan buat kunjung hormat ataupun courtesy call dengan agensi tertentu lah sebelum kami nak membuat JNJ itu, kami akan buat courtesy call lah. Sebab biasanya kalau kita tengok mungkin sekolah-sekolah lain cara dorang buat JNJ, dorang cuma submit kertas kertas kerja, submit surat sahaja permohonan. Tetapi cubalah kami ada buat courtesy call supaya kami boleh 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 berkomunikasi lah dengan berkesan lah dengan pihak-pihak yang berkepentingan ini. Dan bila sesuatu program yang sudah selesai, sudah berjaya dilaksanakan, bagaimana kami buat penghargaan ini, bahagian action yang kita boleh nampak. Um, Kami akan buat penghargaan dengan membuat publicity lah, membuat dikeluarkan news di berita sana supaya kita punya pihak kepentingan kabar. Oke, next. Oke, ini antara yang pertama yang telah membantu sekolah lah. Saya rasa di luar talian sana memang kenal dengan individu ini. Dia merupakan salah satu orang TikToker lah ataupun influencer influencer yang sangat-sangat terkenal di Malaysia, Boss James. Next. Dia biasa kalau kita tengok untuk di sekolah, dia akan membuat sumbangan, beli peralatan, kasih dengan sekolah. Tetapi untuk Boss James, dengan slogan Yes We Care, kami jemput dia lah. Kami jemput dia pergi ke sekolah. Tetapi masa itu tahun 2022 kami tidak minta sumbangan. Kami cuma minta beliau untuk memberi kata-kata motivasi. Memberi kata-kata motivasi kepada guru-guru di sekolah pasal pendigitalan nih. Jadi guru-guru yang terlibat nih yaitu yang guru yang mula-mula ikut bengkel tuh. Jadi Bos James nih dia memberilah kata-kata motivasi, ajar lagi mereka macam mana buat suntingan, macam mana nak buat penerbitan. Dan pada tahun 2023, apabila kami ada rombongan pergi ke iGEM di Kuala Lumpur masa itu, guru dengan murid. Bos Jem sendiri juga telah menjemput kami lah pergi ke makan malam, dan sekali lagi lah dengan slogan Yes We Care, beliau telah sekali lagi memberi motivasi lah, kata-kata motivasi kepada guru, kepada murid juga, uh, terutama yang pasal pendigitalan lah. Oke, next. Ini yang LPS sama KSTI. Seperti apa yang saya sudah maklumkan yang tadi, mula-mula di sekolah kami memang tiada, bilik komputer pun ada, tetapi sangat-sangat tidak kondusif. Kami tiada maker hub. Kami masa itu tiada bilik mesyuarat. Kami tiada studio TV PSS. Dan sekolah pun tiada liputan Wi-Fi sebelum inilah. Dengan slogan Yes We Care ini, pihak lembaga pengelola sekolah dan Kementerian Sains Teknologi Inovasi telah telah membantu sekolah, dan akhirnya kita telah wujudkanlah. Kita ada Mika Hub sendiri, kita ada bilik mesyuarat kita sendiri. Student nak buat penerbitan dengan TV PSS, kami ada sudah studio TV PSS pada tahun 2023. Bilik komputer yang masa sebelum ni tidak kondusif, dia tidak, komputer semua rosak. Dengan kita ada sudah komputer di sana dengan keadaan bilik yang sangat-sangat kondusif. Dan liputan sekolah yang tidak wifi pun
masa itu dengan bantuan daripada LPS, sekolah kita lah keseluruhan kawasan sekolah lah kita ada cover lah, kita ada line internet. Jadi kemana-mana kita pun dapat akses lah internet di kawasan sekolah. Next. Pada tahun yang sama, atas sebab guru-guru kami yang tiada kemahiran digital, terutama yang untuk guru-guru RBT ini. Sebelum ni mereka mengajar microbit dengan menunjuk dengan menunjuk di YouTube sahaja. Murid-murid cuma boleh nampak yang robotics ini, microbit ini secara online. Sebab guru sendiri mereka tidak pernah kursus pasal bagaimana nak buat coding, nak bagaimana nak aplikasi penggunaan Scratch tu, bagaimana nak guna microbit tu, orang langsung tidak tahu. Jadi kita pergi jumpa dengan Sabah Chinese High School Tawau dengan Yes Wike sekali lagi Sabah Chinese High School Tawau lah. Mereka guru-gurunya turun ke sekolah kami untuk memberi bimbingan kepada guru-guru kami bagaimana nak buat coding, bagaimana nak guna program microbit nih, bagaimana nak guna Scratch. Jadi akhirnya next guru-guru yang ada kemahiran mereka berupaya sudahlah mula-mula cuma tunjuk di YouTube sahaja, tetapi selepas itu guru boleh membuat bengkel lah, membuat bengkel ataupun pengajaran microbit kepada murid-murid kami lah di SCKC Nyok Hua Sempurna. Next. Pada tahun 2023, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi telah memberi sekolah lah, geran sebanyak RM3.000 untuk membuat kickstart pelaksanaan STEM sama dengan yang digital lah. Jadi masa itu kami pihak sekolah sendiri telah belilah, kami telah beli 3D printer, kami telah beli 3D pen lah untuk sekolah melaksanakan STEM sama pendigitalan di sekolah. Jadi apa yang kita nampak produk-produk ini, yang penyu ini adalah hasilan produk daripada sekolah sendirilah untuk kasih gift untuk kami punya pengunjung-pengunjung ya, sebab kami ada buat PBL pasal habitat penyu. Jadi inilah penyu-penyu yang kami hasilkan lah dengan menggunakan 3D printer. Next. Oke, pada tahun 2023, sekolah ini salah satu yang program yang telah kami fikir nak buat yaitu PBL penanaman cili padi. Jadi pelaksanaan yang PBL ini kita perlukan beberapa agensi lah seperti lembaga pengelola sekolah daripada Aimat Tawau lah. Aimat Tawau ya, merupakan kami punya pembimbing bagaimana nak buat penanaman cili ini. Lepas tu kami pun minta jugalah Jabatan Pertanian Sempurna lah untuk coach kami bagaimana nak buat penanaman cili padi secara teknik vertikasi. Di sekolah kami telah menanam sebanyak 560 pokok. Um, yang digital yang kami guna di sini adalah penyiraman lah, terutama untuk bagaimana nak siram semua 560 pokok cili padi ini yang dalam package nih. Kami guna device lah. Jadi device digital nih dia merupakan timer lah. Jadi satu hari akan 6 kali otomatis kena siram lah untuk cili padi ini. Next. Pada tahun yang sama, kami pun jemput jugalah Persatuan Drone Tawau untuk datang ke sekolah untuk membantu kami lah, untuk membantu kami terutamanya untuk STEM, yaitu bagaimana nak buat menerbangkan drone. Jadi drone di sini yang kami em, guna di sini ini, dia kena masukkan coding. Jadi di sini student, guru, dorang pun
belajar lah. Dia bukan belajar guna remote sahaja, tetapi menggunakan coding yang scratch itu untuk bagaimana nak handle ataupun nak kontrol drone itu. Jadi em, kita sangat-sangat uh, sangat-sangat berterima kasihlah kepada Persatuan Drone Tawau atas dia rasanya tanggung jawab lah komuniti ini. Mereka telah turun sendirilah dari Tawau pergi ke Semperna untuk memberi kemahiran drone ini kepada murid-murid sama guru di sekolah. Pada tahun lalu, 2023, sekali lagi lah pihak Sabah Chinese High School pun tawau turun ke sekolah. Pihak LPS pun banyak membantu untuk di sini, yaitu telah uh, membeli satu teleskop kepada sekolah dan sekolah kami telah wujudkan satu klub astronomi lah. Untuk sekolah rendah kami ada buat kami sendiri punya klub, yaitu klub astronomi. Sahabat Chinese memang lama sudah dengan bidang itu. Mereka pernah pergi ke luar negara, pergi ke Thailand untuk buat buat perkongsian pasal yang astronomi ini. Jadi dengan slogan lah Yes We Care, sekali lagi orang turun ke sekolah untuk membimbing lah. Mereka saya rasa ada 3-4 kali sudah turun ke sekolah untuk aktiviti klub astronomi dan ini kami juga ada buat perkongsian lah, perkongsian ilmu ni dengan PPD Sempurna, dengan ibu bapa, dengan komuniti dan kami juga pernah buat aktiviti inilah di SMK Jakarta bersama dengan pelajar-pelajar yang tinggal ataupun yang menginap di asrama semasa itu tahun lalu lah. Jadi untuk sekolah rendah, kenapa kami mengucapkan klub astronomi? Ini sebab kami nak memajukan juga STEM lah, memajukan STEM di sekolah dan kami nak meningkatkan perasaan ingin tahu tuh murid kita dengan astronomi. Jadi untuk murid dia umur dia masih rendah lagi, dia ada minat-minatnya lah, ada minat mereka, ada perasaan ingin tahu lah berkenaan dengan dunia STEM ini ataupun dunia astronomi ini. Next. Oke, tahun ini, tahun 2024, apabila saya tengok guru-guru di sekolah, semakin lama semakin ada sudah kemahiran banyak sudah kemahiran digital, mereka semakin hari semakin yakin sudah. Pada tahun ini, um, saya ada menjemputlah pihak SSTP daripada JPN Sabah lah untuk membuat bengkel pelaksanaan kajian tindakan teknologi pendidikan dan mini kolokium pemerkasan perkongsian amalan terbaik. Dan di sini apa yang saya lihat di sini guru-guru lah semua ada peluang nak membuat kajian tindakan berkenaan dengan teknologi pendidikan dan pada masa itu juga semua guru ada peluang lah untuk membuat pembentangan yang sempena mini kolokium yang telah buat di sekolah. Kalau sebelum ni guru-guru tidak pernah nak buat penulisan, tidak pernah membuat pembentangan, tetapi melalui kajian tindakan ini ataupun program ini, guru-guru lah di sekolah ada sudah pengalaman yang baru lah berkenaan bagaimana nak buat penulisan kajian. Lepas tu mereka tahu bagaimana nak buat pembentangan. Jadi selepas ini mereka adalah banyak peluang lah yang boleh kongsikan melalui pembentangan-pembentangan di kolokium yang akan datang untuk di luar lah mana-mana agensi yang ada membuat kolokium nanti. Oke, ini antara impak ya. Kita setelah melihatlah banyak sudah program yang kita telah buat di sekolah. Kita ada buat JNJ banyak dengan NGO, dengan agensi. Jadi ini adalah impak-impak dia. Next. Em, Sepintas lalu daripada tahun 2022 lah hinggalah sekarang banyak sudah anugerah yang dicapai oleh sekolah lah. Sama ada peringkat antarabangsa walaupun sedikit sahaja untuk antarabangsa tetapi saya rasa
sangat-sangat satu pencapaian sangat-sangat bagus lah untuk sekolah. Next. Jadi untuk 2 tahun tuh sebanyak uh, 24 lah anugerah yang telah dapat lah, telah sekolah dapat untuk yang dalam masa tempo yang begitu singkat. Next. Oke, untuk kami punya um, penerbitan TV PSS. Sekolah kami ada TV PSS. Dalam masa 2 tahun itu sebanyak 51 lah video telah diterbitkan. Video itu adalah dia ada temu ramah, ada juga pengajaran bagaimana menggunakan microbit, ada juga yang uh, awareness lah, um, video-video pendek yang bersikap dengan yang berunsur pen, pendidikan. Jadi kita telah menghasilkan lah, dalam 2 tahun itu ada 51 video lah. Ada yang panjang, ada yang pendek. Oke, next. Jadi ini antara pencapaian sekolah lah pada tahun 2022 untuk dan tahun 2023 yang saya nak highlight di sini pasal yang pendigitalan. Em, Sekolah telah mendapat johan TV PSS lah, peringkat daerah dan negeri 2 tahun berturut-turut. Sekolah kami juga juga dapat ikon guru TV PSS pada tahun lalu sama ikon murid lah uh, tahun lalu juga. Murid kami kalau kita tengok di di gambar tuh, murid kami ada kena jemput lah pergi ke Kota Kinabalu untuk mendapat anugerah itu. Next. Oke, pada tahun lalu murid kami yang daripada zero lah, yang langsung tidak tahu, murid kami tahun lalu um, boleh menjadi facilitator, untuk sekolah-sekolah yang lain berkenaan bagaimana nak menggunakan 3D pen. Kami jemput sekolah-sekolah yang berdekatan, 10 sekolah yang berdekatan untuk ke sekolah untuk belajar bagaimana nak menggunakan 3D pen, dan saya rasa salah satu impak yang sangat-sangat yang menonjol lah adalah murid sendirilah menjadi facilitator masa itu. Dia tunjuk pula kawan-kawan sekolah lain bagaimana menggunakan 3D pen itu. Next. Oke, pada tahun lalu kami telah diberi kepercayaan daripada MDEC, daripada PPD JPN untuk melaksanakan STEM at Digital Maker Fiesta. Masa itu kami buat di sekolah sahaja. Mula-mula kami cadang nak buat peringkat yang kecil, tetapi em, pihak PBD pun memberi kepercayaan kepada kami, pihak JPN, KSTI pun percaya ke dengan kami. Masa itu kami buat STEM at Digital Maker Fiesta peringkat daerah di sekolah. Next. Dan tahun yang sama kami juga sekolah diberi tanggung jawab yang sangat berat, yaitu melaksanakan My Digital Maker Fair at Sabah, yaitu peringkat negeri yang dikelola lah oleh sekolah kami sendiri. Jadi ini salah satu pengiktirafan lah, saya rasa salah satu pengiktirafan lah daripada MDEC lah dengan apa yang telah kami usahakan, dan mereka memberi kepercayaan kami untuk buat pengelolaan program yang sangat-sangat besar ini. Jadi masa itu pihak daripada JPN pun ada turun, daripada pihak MDEC dari Semenanjung pun ada turun lah. Daerah-daerah lain contohnya daripada Tawau, Kunak sama Lahatatu pun ada turut turun juga. Daripada Kota Kinabalu, Cumpaka pun turut turun juga untuk memberi sokongan dengan membuat pameran di Maker Fair at Sabah ini. Oke, next. Dan kalau kita tengok di pameran Maker Fair ini, em, daripada sekolah kami sendiri, daripada kami punya sekolah sendiri, yang mula-mula sekolah kita memang zero kan, yang digital, yang tidak tahu apa-apa pasal robotics.
Tetapi pada Cafe ini kami telah mengadakan 9 station, 9 booth pameran untuk Cafe ini. Semua hasilan-hasilan ini dibentangkan oleh kita punya murid sendirilah. Ini saya rasa salah satu pencapaian sama dengan pengiktirafan lah kepada murid-murid kita. Mampu sudah membuat pameran, mampu sudah menghasilkan produk mereka sendiri dan bentang kepada pihak luar. Next. Oke, ini adalah keratan akhbarah yang berkenaan dengan aktiviti pendigitalan di sekolah seperti apa yang saya katakan tadi. Setiap aktiviti, contohnya kalau aktiviti pendigitalan kita akan publish lah ke surat khabar supaya lebih ramai tahu, lebih ramai community tahu apakah kepentingan pasal pendigitalan yang kepentingan STEM, pelaksanaan STEM di sekolah. Jadi setiap aktiviti kami ada post di surat kabar. Next. Oke, ya, ini pun tahun lalu juga. Ini adalah usaha sekolah lah melaksanakan selepas melaksanakan PBL, PBL Habitat Penyu sama Habitat PBL Pemeliharaan Terumbu Karang. Jadi kami dijemputlah Kerajaan Negeri Sabah pergi ke KLCC untuk membuat pameran International Green Tech and Expo Product Exhibition and Conference Malaysia. Ini adalah peringkat antarabangsa. Jadi melalui iGEM ini um, saya boleh lihat kita punya murid sendiri mampu membentangkan dorang punya PBL ini kepada orang luar, em, sama ada orang tempatan ataupun yang daripada luar negara. Orang putih pun dorang boleh, eh, dorang murid-murid kami sendiri berani untuk membentangkan. Jadi dalam pameran yang kami buat ini bersama dengan Kerajaan Negeri, kami juga mendapat dapat anugerah lah untuk dibawa Kerajaan Negeri Sabah yaitu State Innovation Awards First Runner Up lah bagi pihak Kerajaan Negeri Sabah. Next. Dan ini last year kami dijemputlah pihak MDEC seramai 13 orang um, guru termasuk murid lah pergi ke Semenanjung masa itu untuk menerima anugerah ataupun penghargaan sebagai setara partner lah, yaitu kami buat penganjuran pengelolaan McAfee peringkat negeri. Jadi masa itu guru-guru murid sendiri boleh nampak bagaimana McAfee yang begitu besar, yang tahap kebangsaan tuh bagaimana dilaksanakan. Dorang sempat juga pergi belajar bagaimana sebab setiap stasiun nih ada juga dorang boleh buat pembelajaran kendiri di sana. Jadi murid guru sendiri pun dapat ikutlah kursus-kursus jangka pendek yang kena buatlah McAfee yang peringkat kebangsaan di Semenanjung. Dan di sini juga sekolah lah, kami pun rasa sangat-sangat teruja lah masa itu. Sebab untuk yang masa McCafe ini di shopping mall, kita boleh nampak logo sekolah sendiri. SJK Sinyok Hua, logo sekolah sendiri berada di mana-mana saja di shopping mall. Ada ditayangkan, ada dalam banner. Jadi itu pun salah satu penghargaan lah untuk sekolah kita untuk melaksanakan pendigitalan di sekolah. Next. Ini adalah pencapaian guru kami bersama dengan saya lah. Kami masa itu dapat 3 anugerah lah. Ini peringkat antara bangsa juga bagi China Sabah Short Film Competition lah. Jadi salah satu pengiktirafan lah kepada guru juga. Dan masa itu pun em, kami pun tidak sangka-sangka lah boleh dapat anugerah anugerah ini. Sebab em, saya masih ingat mula-mula saya cuma buat kursus jangka pendek sahaja. Penerbitan daripada penerbitan TVPSS lah kepada guru-guru ini. Tetapi tidak sangkalah kita apabila mereka submit pergi ke pertandingan dapat pula 3 anugerah lah yang kami dapat untuk China Sabah Short Film Competition ini. Okay, next.
Oke, yang tadi apa yang kita nampak, kami ada buat penanaman cili padi vertikasi yang PBL itu. Jadi untuk PBL ini kita bukan sahaja nak tanam 560 pokok begitu sahaja, tetapi kita nak murid-murid kita boleh uh, tahu bagaimana nak boleh menjadi petani modern. Lepas tu dalam program PBL ini murid kami diberi peluang untuk membuat packaging. Murid kami ada buat packaging dengan menggunakan digital. Selepas tu, siap sejak packaging tu, murid membuat pitching produk. Murid ke depan di pentas sana, mereka akan pitching pasal packaging yang telah mereka hasil tu. Jadi ini merupakan salah satu proses lah untuk melahirkan usahawan muda lah. Bukan sahaja menanam, tetapi orang boleh belajar bagaimana nak buat packaging, bagaimana nak buat pitching, bagaimana orang mau buat pemasaran, itu semua mereka melalui dengan adanya PBL penanaman cili vertikasi. Next. Jadi tahun lalu lah sekolah telah di uh, dapat anugerah lah uh, Sekolah Pitaran STEM Sabah yang telah disampaikan lah oleh Ketua Menteri kami sendiri Masa itu Ketua Menteri Sabah Datuk Haji J. uh, satu pengiktirafan lah dengan program-program lah yang telah kami buat JNJ yang telah kami buat nampaknya sudah berjaya. Oke, next. Ini yang baru-baru lah satu juga lah salah satu pengiktirafan lah untuk saya sendiri juga. Pada tahun ini tahun 2024 semasa Hari Guru yang peringkat kebangsaan yang baru, saya telah dinobatkan lah sebagai cikgu juara digital bagi kategori pentadbir. Jadi hadiah yang kami dapat tu adalah hadiah yang berjumlah lah, 15.000 ringgit yang disampaikan oleh kami punya Menteri Pendidikan sendiri. Next. Jadi apa yang kita lihat tadi, em, apa yang saya nak nak nyatakan, selain kita em, dengan JNJ, dengan pihak luar, dengan community, em, kita pasukan sendiri di sekolah pun adalah sangat-sangat penting lah. Tanpa komitmen guru, tanpa komitmen warga sekolah sendiri, uh, seberapa banyak daripada JNJ, daripada pihak luar yang membantu, tetapi tiada kerjasama daripada guru, memang susahlah kita nak melaksanakan pendigitalan di sekolah. Jadi saya rasa SK Sinyoha yang berjaya ini salah satu faktor adalah yang inilah kesepakatan lah antara guru-guru yang ada di sekolah. Next. Jadi apa yang saya lihat balik yang diumumkan lah oleh kita punya Menteri Pendidikan pada tahun lalu yang berkenaan dengan dasar pendidikan digital. Um, Beliau ada senaraikan 6 teras lah dasar pendidikan digital daripada teras 1. Murid fasih digital, teras 2 pendidik kompeten digital, teras 3 budaya kepemimpinan digital berwawasan, teras 4 pengupayaan infrastruktur dan infrastruktur, teras 5 kandungan digital berkualiti, teras 6 rakan strategik yang committed. Jadi untuk 6 teras nih, apa yang saya lihat balik, apa yang program yang telah kami buat, kesemua 6 teras ini telah kami memenuhi sepenuhnya. Oke, next. Oke, ini antara perkongsian saya lah ringkas berkenaan dengan pelaksanaan Yes WK uh, di sekolah. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Chua atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan memberi inspirasi kepada kita semua. Semoga ilmu dan perkongsian amalan baik yang dikongsikan tadi dapat kita semua manfaatkan dengan sebaik mungkin dan dapat diaplikasikan di organisasi kita masing-masing.
Untuk makluman semua peserta, pautan kehadiran telah dikongsikan di ruangan chat. Para peserta boleh klik dan isi Google Form tersebut. Isi JIL akan dihantar ke email yang didaftarkan. Dan di kesempatan ini juga saya ingin membuka ruangan sekiranya ada persoalan yang ingin diajukan kepada pembentang kita, Encik Chua. Dipersilakan para peserta sekiranya ada soalan. Okey, kalau kita tengok di ruangan chat, semuanya mengucapkan tahniah perkongsian yang sangat baik. Begitu juga di YouTube, tahniah cikgu terbaik, sangat jelas, ceramah mudah difahami. Terima kasih berkongsi ilmu cikgu, perkongsian yang baik. Okey, nampaknya tidak ada persoalan daripada para peserta. Saya yakin perkongsian Cik Chua tadi cukup jelas dan amat mudah difahami. Maka dengan itu berakhirlah sesi kita pada petang ini. Sebelum kita melabuhkan tirai, marilah kita sama-sama mengambil gambar. Dimohon semua peserta yang ingin bergambar untuk buka kamera dan bersedia. Okey, cikgu-cikgu boleh buka kamera. Okey, saya ambil muka surat pertama dahulu. Okey, ready? Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Freestyle, satu, dua, tiga. Oke, muka surat kedua dan muka surat yang terakhir ketiga. Oke, oke, baiklah. Selesai sudah sesi bergambar kita. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada pembentang kita, Encik Chua. Dan terima kasih kepada semua peserta yang hadir mengikuti sesi perkongsian pada petang ini. Selamat berehat dan semoga kita berjumpa lagi di sesi akan datang. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih semua.